Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, bapa-bapa yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada petang ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang satu perkara yang sudah sering menjadi kekeliruan di kalangan manusia, iaitu manusia selalu keliru antara dua, iaitu pertama antara tujuan hidup dan keperluan hidup. Baik, ini menyebabkan manusia tidak mencapai ketenangan, kebahagiaan dan kejayaan dalam hidupnya. Jadi konflik ataupun dilema antara keperluan dan tujuan ini perlu diselesaikan secara tuntas. InsyaAllah barulah kita nampak jalan menuju kebahagiaan, ketenangan dan kejayaan dalam hidup. Baik, dalam hidup kita ada dua perkara. Yang pertama yang dikatakan keperluan hidup, yang kedua ialah tujuan hidup. Apa dia keperluan hidup? Keperluan hidup ialah perkara-perkara ataupun keperluan yang bersifat fizikal dan material. Setiap orang perlukan makanan, minuman, pakaian, kenderaan dan juga tempat tinggal. Dan keperluan hidup kebanyakannya kita dapat apabila kita mempunyai harta atau wang. Dengan wang, dengan harta kita membeli pakaian, makanan, rumah dan juga kenderaan. Ini yang dikatakan keperluan hidup. Kalau diumpamakan manusia itu ada dua unsur, hardware dan software, maka keperluan hidup ialah soal hardware-nya ataupun soal pewarannya. Dia perlukan makanan, dia perlukan tempat tinggal, dia perlukan pakaian dan dia perlukan kenderaan. Ini adalah keperluan hidup. Manakala yang kedua, yang ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah tujuan hidup manusia? Manusia tidak akan tahu tiga soalan ini manusia tidak akan dapat jawab, iaitu dari mana dia datang, untuk apa dia jadikan dan ke mana dia pergi selepas ini. Jadi satu soalan yang manusia tidak akan dapat memberi jawapan ialah apa tujuannya dia datang ke muka bumi ini, ataupun apakah tujuan hidupnya. Baik saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kita merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta hidup. Maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala memberi jawapan. Satu jawapan yang selalu kita dengar disampaikan oleh para ulama, para dai dan para asatizah kita, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan hidup ini ialah keperluan dalaman kita, iaitu software kita. Kalau tadi keperluan hidup umpama badan bagi kereta, maka tujuan hidup umpama enjin bagi kereta. Jadi di sinilah kadang-kadang kita nampak ataupun kita dapati manusia keliru antara keperluan dan tujuan. Tujuan dijadikan keperluan, keperluan dijadikan tujuan. Bagaimana? Baik, kita lihat di sini tujuan hidup adalah untuk menjadi hamba Allah. Artinya kalau kita katakan untuk jadi hamba Allah, kalau kita kata arti menjadi hamba Allah itu hanya melalui solat, melalui zakat, melalui puasa, maka kita akan sempitkan pengertian ibadah itu ataupun tujuan hidup itu. Tetapi tujuan hidup tidak sekadar melibatkan ibadah-ibadah khusus ataupun ibadah yang berbentuk hablum minallah, tetapi juga tujuan hidup melibatkan ibadah-ibadah yang berbentuk hablum minannas, yang berkaitan dengan profession kita, kerja kita dan sebagainya. Di sanalah kita lihat ulama telah membahagikan ibadah itu kepada tiga. Yang pertama, ibadah asas ataupun ibadah khusus, iaitu soal rukun iman dan rukun Islam. Bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita memahami, bagaimana kita meyakini dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam yang 6 dan yang 5. Ini yang dikatakan ibadah asas. Manakala yang kedua, ibadah sunat. Yang ini kita lihat macam baca Quran, zikrullah, kemudian bersedekah. Ini adalah ibadah-ibadah sunat. Manakala yang ketiga ialah ibadah umum. Ini lebih luas lagi, iaitu aktiviti-aktiviti, perkara-perkara yang kita lakukan selain daripada ibadah asas dan ibadah sunat, termasuk dalam ibadah umum. Di sinilah kita lihat bagaimana kerja kita sebagai satu ibadah, profession kita sebagai satu ibadah, iaitu ibadah umum namanya. Ibadah umum ini kita boleh jadikan kerja kita apa saja apabila kita menempuh syarat-syaratnya. Dua syarat yang paling asas. Yang pertama, mestilah niatnya kerana Allah. Yang kedua, mestilah caranya ittiba atau mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua
syarat ini boleh dipecahkan menjadi 6. Ya, pertama, niat. Kalau kita lihat niat kita melaksanakan kerja itu mestilah kerana Allah. Yang kedua, mestilah perkara yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan itu sah di sisi syariat. Yang ketiga, pelaksanaannya baik. Ya, bagaimana kita laksanakan kerja itu dengan baik, tidak diselangi ataupun tidak dicampuri perkara-perkara yang haram, syubhat dan sebagainya. Yang keempat, dilaksanakan dengan terbaik, maksudnya dilaksanakan dengan itqan, penuh optimum dan maksimum effort kita untuk melaksanakan kerja itu dengan terbaik. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Jangan kerja kita sampai meninggalkan kita dari ibadah solat, ataupun kita melewatkan waktu solat walaupun dalam kita melaksanakan kerja. Ya, kerja itu perkara yang ibadah, tetapi dalam konteks ini ibadah asas itu perlu diutamakan berbanding dengan ibadah umum. Dan yang keenam, natijah ataupun result ataupun kesan daripada ibadah itu mestilah memberi kebaikan kepada diri kita dan juga kepada masyarakat kita. Jadi ini tujuan hidup kita. Daripada kita lihat, daripada dua ini, kita lihat realiti manusia hari ini. Pertama, ramai manusia, bahkan majoriti manusia hanya memburu keperluan hidup tetapi meminggirkan tujuan hidup. Mereka memburu ataupun setiap hari memikirkan, berusaha bagaimana untuk memenuhi kendak-kendak yang dikata makan, minum, kenderaan, rumah, pakaian dan sebagainya. Mereka merasakan keperluan hidup ni suatu yang lebih utama. Ya, jadi akhirnya mereka meminggirkan soal ibadah kepada Allah. Jadi mereka memburu keperluan hidup dengan meminggirkan tujuan hidup. Tidak fikir lagi dalam mencari rezeki, tidak fikir lagi dosa pahala. Mereka tidak fikir lagi soal kemungkaran yang mereka lakukan semasa bekerja, curi tulang, rasuah, tidak ada integriti misalnya dan sebagainya. Baik, mereka hanya memburu keperluan hidup. Jadi kalau manusia memburu keperluan hidup, maafkan saya kalau saya katakan, sekiranya manusia memburu hanya keperluan hidup, manusia tidak lagi jadi manusia, tetapi manusia sudah bertukar statusnya, ya, tarafnya menjadi haiwan dan tumbuhan. Kalau kita lihat, hanya haiwan dan tumbuhan saja ada keperluan hidup. Contohnya tumbuhan, dia perlukan cahaya, dia perlukan baja, dia perlukan air dan sebagainya. Dia tidak perlukan sesuatu yang bersifat rohaniah. Ya, jadi begitu juga binatang. Binatang perlu makan, minum, perlukan perkara-perkara yang berkaitan dengan tidur, makan, rehat. Itu saja. Ya, jadi kalaulah manusia hanya memburu keperluan hidup, manusia bukan lagi hidup tetapi sudah bertukar menjadi hidup-hidupan. Itu pertama. Ya. Jadi kita lebih tinggi lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni lebih tinggi nilainya daripada haiwan dan juga daripada tumbuhan, kerana kita semula diciptakan. Itu satu. Yang kedua, ada juga manusia yang hanya memburu tujuan hidup dengan meminggirkan keperluan hidup. Ini juga tidak boleh. Bagaimana enjin boleh bergerak tanpa bodi ataupun tanpa badannya? Bagaimana software boleh berperanan sekiranya dia tidak ada hardware? Contohnya, bagaimana kita boleh beribadah menjadi hamba Allah yang baik, solat misalnya, tanpa adanya pakaian? Bagaimana kita boleh melaksanakan haji tanpa kekuatan tenaga yang dapat daripada makanan? Bagaimana kita nak membina rumah yang bersifat baiti jannati, rumahku syurgaku, yang mana di situ ada sakinah, mawaddah, warahmah, sekiranya kita tidak ada rumah? Jadi ini penting. Jadi dalam Islam kita tidak boleh memburu tujuan hidup dengan meminggirkan keperluan hidup. Sebab kita hidup di dunia, kita adalah manusia yang memerlukan sesuatu yang bersifat fizikal dan material. Pada masa yang sama, kita ada hati yang memerlukan makanan rohaniah, itu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, apabila keperluan hidup dipenuhi, kita akan dapat kesenangan. Itu yang dikatakan kuantiti material kita, kuantiti harta kita. Tetapi hanya apabila kita memenuhi tujuan hidup kita, barulah kita dapat ketenangan. Itu yang dikatakan kualiti jiwa kita. Untuk bahagia, untuk berjaya dan untuk tenang, sesungguhnya kualiti jiwa kita lebih penting daripada kuantiti harta kita. Kita tidak salah untuk memburu keperluan hidup, tetapi jangan sekali-kali kita jadikan ia soal kedua, manakala soal tujuan hidup kita pinggirkan. Itu tidak boleh. InsyaAllah, untuk bahagia sebagai rumusannya, untuk bahagia, tenang dan berjaya, jadilah hamba Allah.
iaitu berbuat sesuatu semuanya kerana Allah, dan juga kita pastikan cara ataupun kaedah kita melaksanakan itu bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sekiranya kita memburu tujuan hidup, keperluan hidup akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat kesenangan, dan juga yang paling tinggi daripada itu kita akan dapat ketenangan. Insya-Allah perbincangan kita walaupun pendek tetapi diberi manfaat yang banyak. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikannya, sehingga bertemu kita dalam video akan datang insya-Allah.